alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung ayat 38 sehingga 43. Baca Wan. Sehingga 43. Ya. Okay. 38 hingga 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. قلنا اهبطوا منها جميعا Qulna ihbitu minha jami'an. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون. فِيهَا خَالِدُونَ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Alhamdulillah. Kita terus pada ayat yang ke-38. Qul nahbitu minha jami'a. Allah berfirman, kami berfirman, Allah kata turunlah kamu dari surga itu semuanya, semua sekali, termasuk dengan iblis dan anak cucu Adam. Fa imma ya'tiyannakum, maka adapun jika datang kepada kamu minni, daripada kami, hudan, petunjuk, faman tabi'a huda ya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman tabi'a, maka siapa yang dia tabi'an, dia mengikut hudaya itu petunjuk aku. Allah kata siapa yang dia mengikut petunjuk aku, fala khawfun 'alaihim, fala maka tidak ada khaufun, ketakutan, 'alaihim ke atas mereka, walahum dan tidak mereka, wala dan tidak hum mereka, yahzanun mereka bersedih hati. Wallazina wa dan allazina orang-orang yang kafaru yang mereka ingkar,
Wakadzabu biayatina, wakadzabu, dan mereka mendustakan, iaitu menolak, biayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi Allah memerintahkan Adam, isteri dia dan juga zuriat keturunannya, qul nahbitu, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu semua, minha, daripadanya, daripada syurga jami'an, semua sekali. Jadi Allah dalam ayat ini Allah memberitahu tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam dan isterinya serta iblis ketika dia menurunkan mereka dari syurga. Ayat ini yang dimaksudkan itu kepada anak-anak keturunannya, keturunan Nabi Adam. Sebab tu dia pakai jamak kan. Jadi semua sekali anak keturunan Nabi Adam juga, bahawa dia akan menurunkan, Allah akan menurunkan kita. Allah kata, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka adapun jika datang kepada kami, kepada kamu daripada kami, hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya Allah dia menjelaskan bahawa dia akan menurunkan, mengikut Ibnu Katsir, Allah akan menurunkan kitab-kitab dan mengutuskan para rasul dan juga nabi untuk menjadi petunjuk. Dan dimasukkan hudan ini adalah mengikut Abu Aliyah, dia kata hudan ini merujuk kepada para nabi, rasul serta penjelasan dan keterangan. Maksudnya Allah yang akan beri panduan kepada siapa? Kepada manusia yang Allah cipta. Allah bukan sahaja cipta, tapi Allah menurunkan panduan. Faman tabi'a hudaya, maka Allah kata barang siapa yang mengikuti petunjukku, bermaksud orang-orang yang menerima kitab yang diturunkan dan menyambut para rasul yang diutuskan, fala khaufun 'alaihim, maka atau nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, tak ada rasa takut, iaitu dalam hal perkara-perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Bila mereka mengikut panduan Allah, jadi untuk mendepani akhirat besok, mereka tidak akan takut. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitu atas berbagai urusan dunia yang tidak diperolehi. Bersedih hati merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, yang tidak terdapat kekayaan, kau terdapat pangkat dan sebagainya, kita tidak bersedih hati. Wala khaufun 'alaihim tu, kebimbangan tu pada masa nak menghadapi akhirat. Jadi siapa yang mengikut kitab yang Allah turunkan, kalau kitab kita sekarang ini adalah Al-Quran, Allah janjikan daripada Adam, dan Allah janjikan kepada anak cucu Adam, termasuk kita semualah, bahawa siapa yang mengikut petunjukku, Allah kata, iaitu mengikut kitab yang Allah turunkan dan juga Rasul yang Allah utuskan, maka tidak akan ada bagi mereka yang mengikuti panduan, maksud Rasul dan kitab itu sebagai panduan, dan siapa ambil dia sebagai panduan, mereka tidak akan rasa takut untuk menghadapi akhirat dan juga tidak bersedih hati dalam urusan-urusan kehidupan dunia. Penting tak? Penting lah. Cuma belajar kitab ni, baca Al-Quran ni. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini, dan orang-orang yang kafir, iaitu ingkar, tak nak ikut dan mendustakan. Mendustakan itu menolak ayat-ayat kami. Allah kata mereka itulah penghuni neraka. Maksud automatik dah jawapannya, siapa yang tidak belajar Al-Quran, tidak mengikut panduan dalam Al-Quran, maka dia adalah penghuni neraka. Mereka kekal dalamnya. Maksudnya, mengikut Ibnu Katsir ni, mereka kekal abadi dalam neraka itu, tidak akan dapat menghindar dan tidak pula dapat menyelamatkan diri darinya. Disebabkan mereka masa kehidupan dunia Allah berikan panduan, berikan Alkitab, kitab Al-Quran dan juga Rasulnya untuk diikuti, tapi kita mengikut selain daripada itu. Setengah-setengah kita katakan itu adalah bid'ah hasanah. Kita pun tak apalah tak ikut Nabi sebab bid'ah hasanah. Okay.
masing-masing semua buat bid'ah hasanah. Banyak jelo-jelo udah jadi bid'ah hasanah tu. Wallahu a'lam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kamu semua wahai Bani Israel tentang nikmat aku allati yang an'amtu, yang aku berikan nikmat tu alaikum, ke atas kamu, wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah janji-janji kamu dengan aku, ufi bi ahdikum, dan aku akan sempurnakan janji aku dengan kamu, wa iyaya farhabun, dan hendaknya lah kepada akulah kamu semua farhabun, kamu rasa takut. Wa aminu bima, dan berimanlah bima, dengan apa yang anzaltu, yang aku turunkan, musaddiqan lima, membenarkan bagi apa yang ma'akum, apa yang ada bersama kamu, wala takunu, dan janganlah kamu jadi awwal kafirin bi, orang yang pertama-tama kafir dengannya, yang ingkar dengannya. Wala tashtaru bi ayati, wala tashtaru, dan jangan kamu membeli atau jangan kamu menukar, menjual, biayati, bukan membeli, menukar, menjual, biayati, dengan ayat-ayat aku ni, tamanan, harga, qalila, dengan harga yang sedikit, wa iyaya fattakun, dan hendaknya kepada akulah kamu semua bertakwa. Jadi melalui firman-Nya ini, Allah, mengikut Ibnu Katsir, Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad, serta serta menyebut mereka dengan menyebut nama bapa mereka, iaitu Israel. Israel ni Bani adalah anak-anak keturunan Israel, iaitu Nabi Yakub. Wahai Allah, atau wahai anak-anak Nabi Yakub. Yang bermaksud seolah-olah Allah mengatakan, hai anak-anak seorang hamba yang soleh, kerana Nabi Yakub ni seorang hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, jadilah kamu seperti ayah kamu Yakub dalam mengikuti kebenaran. Seolah-olah gitulah Allah nak menyampaikan kepada mereka ni. Jadi Allah kata, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, tunjuklah. Maksudnya ingatlah wahai Bani Israel semua, anak-anak keturunan Bani Yakub ni, anak-anak Bani itu keturunan anak-anak lah. Wahai anak-anak Nabi Yakub, ingatlah akan nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu. Jadi Mujahid dia mengatakan bahawa nikmat yang digunakan oleh Allah kepada mereka, baik yang disebut maupun tidak, di antaranya berupa seperti memancarkan air dari batu. Okay? Nabi Musa pukul batu lalu memancarlah air itu daripada batu. Turunnya manna dan juga salwa. Manna ni makanan manis seperti madu, dan salwa burung sebangsa puyuh. Dan selamat mereka dari kezaliman Fir'aun. Ada juga yang mengatakan, mufassirin yang mengatakan bahawa nikmat Allah itu berupa ketetapannya untuk menjadikan di antara mereka para nabi dan juga rasul, serta menurunkan kepada mereka kitab. Itu juga satu nikmat Allah kepada kaum tersebut. Jadi ada yang berpendapat dari segi makanan, minuman dan sebagainya, dan Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun. Ada juga mengatakan bahawa nikmat itu sebagai apa yang Allah tetapkan terhadap mereka untuk menjadikan mereka Bani Israel ini para nabi dan juga para rasul, serta Allah menurunkan kitab Taurat dan juga Injil. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tadi faham tak? Wazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kan? Ingat supaya Bani Israel itu mengingati segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Tadilah dalam dua bentuk tadi, mufassirin setengah mengatakan manna, salwa, air, dan juga diselamatkan mereka tu daripada kezaliman Fir'aun.
serta ada juga pendapat bahawa nikmat itu berupa ketetapan Allah untuk menjadikan di kalangan mereka para nabi dan juga rasul. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku. Allah kata, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu, iaitu janji yang telah Allah ambil daripada mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang Nabi kepada mereka. Jadi itu yang mereka janjikan dengan Allah untuk mengikut syariat Nabi Muhammad, itu untuk mengikut Al-Quran. Maka Allah janjikan kalau mereka dapat mengikuti apa yang mereka janjikan dengan Allah, maka Allah akan memenuhi apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Tapi di antara janji Allah, di antara yang telah Allah janjikan kepada mereka ialah jika mereka membenarkan dan mengikutinya, Allah akan melepaskan beban dan juga belenggu yang menjerat kehidupan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka lah. Maksud Allah akan lepaskan azab-azab yang ditimpa terhadap mereka kerana keingkaran mereka. Itulah janji Allah. Wa iyaya farhabun wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi wa iyaya farhabun pula bermaksud dan hanyalah kepadaku kamu harus takut atau tunduk. Artinya hendaklah kamu semua Bani Israel takut pada Allah sahaja. Maksudnya ada yang berpendapat bahawa supaya Bani Israel ini, supaya mereka tu takut terhadap azab-azab yang telah Allah turunkan kepada nenek moyang mereka sebelum ini, yang berupa pelbagai musibah yang mereka sendiri mengetahuinya, seperti berlakunya perubahan bentuk muka bumi dan lain-lain. Ini satu pendapat bahawa Allah mengingatkan, ayat ni kan diturunkan pada Rasulullah. Jadi Allah mengingatkan pada bangsa Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah itu, supaya ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada untuk nenek dia dulu, dan juga hendaklah takut kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Farhabun ni baris bawah tu padaku. Maksudnya hendaklah padaku kamu takut, iaitu supaya orang-orang Yahudi yang berada di zaman Nabi itu supaya kenangkan semula nikmat yang Allah beri, dan juga hendaklah takut azab Allah yang mungkin akan menimpa mereka sebagaimana telah menimpa nenek moyang mereka dahulu. Lebih hebat. Jadi mengikut Ibnu Katsir ni, dia kata ayat ini merupakan wa iyaya farhabun, ayat, dan juga daripada ayat wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, kan dia kata merupakan seolah-olah satu perubahan daripada tabrib, iaitu Allah pujuk, mula-mula tu Allah pujuk. Tabrib ni adalah pujukan, iaitu ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu adalah sebagai pujukan Allah kepada Bani Israel supaya ingatlah segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kamu. Dan kamu ni adalah datuk nenek kamu dulu. Tarhib berupa ancaman. Jadi perubahan Allah bentuk ayat ni, kata mufassir, seolah-olah berlaku perubahan dalam bentuk ayat dari pujukan kepada ancaman. Ancaman Allah Azza wa Jalla menyeru, supaya dengan tujuan supaya menyeru mereka untuk kembali kepada kebenaran, mengikuti Rasulullah SAW, berpegang kepada Al-Quran, mentaati perintah Allah, membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Allah, dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kan? Wa iyaya farhabun. Kan? Sekat itu loh.
Seterusnya Allah kata wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah, maksud itu adalah perintah Allah. Maksudnya kalau sekiranya orang-orang Yahudi itu dia beriman sebagaimana ataupun dia mengikut takut kepada Allah dengan beriman kepada Rasulullah, berpegang kepada Al-Quran, taat segala perintah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah akan menunjuki, memberi jalan siapa yang dikehendaknya ke jalan yang lurus dengan firman wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kamu, iaitu bermaksud wahai sekalian ahlu kitab. Mengikut Ibnu Katsir ni, berimanlah kepada kitab yang telah aku turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kamu semua. Jadi yang demikian itu kerana mereka mendapatkan Muhammad SAW tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Maksudnya kalau dia mengikuti segala apa yang Allah bagi tahu dalam Quran, satu, Allah akan pimpin dia ke jalan yang lurus. Dan sebenarnya Al-Quran itu Allah perintahkan mereka beriman dengan Al-Quran kerana Quran yang diturunkan itu adalah membenarkan bagi apa yang telah ada bersama mereka, membenarkan kitab-kitab Taurat dan juga kitab Injil, dan juga supaya mereka membenarkan berita-berita yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, termasuklah bahawa dalam kitab itu sudah terdapat berita yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Supaya jadi apa yang ada dalam Taurat itu, dalam Al-Quran ini membenarkan apa yang telah ada pada mereka. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama-tama kafir kepadanya. Jadi sebahagian ahli tafsir mengatakan iaitu satu kelompok yang pertama kali kafir terhadapnya, terhadap Al-Quran dan juga terhadap Nabi. Maksudnya janganlah kamu menjadi orang yang pertama sekali kafir terhadapnya, terhadap Al-Quran, sedangkan kamu memiliki pengetahuan tentang hal itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maksud dia tahu, kan? Jadi Allah juga bagi ancaman seolah-olah kepada mereka bahawa mereka dah tahu Quran ini hanyalah membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan juga Injil, kitab yang telah ada pada mereka. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menjual itu adalah menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang bermaksud janganlah kamu menukar iman kamu kepada ayat-ayatku dan pembenaran terhadap Rasulku dengan dunia dan segala isinya yang menarik kerana ia merupakan suatu yang sedikit lagi binasa yang tidak kekal. Maksudnya Allah memberi peringatan kepada orang-orang Yahudi supaya janganlah kamu menukar ayat-ayat Allah ini dengan harga yang sedikit. Harga yang murah itu adalah dunia dan segala isinya. Maksud janganlah kamu menukar ayat-ayat hukum-hukum Allah kerana kamu nak kepentingan hidup di dunia. Ataupun ada juga yang mengatakan janganlah kamu mengambil upah dalam mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu. Seperti satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sunan Abi Daud, man ta'allama ilman, siapa yang dia tu mempelajari suatu ilmu, mimma yabtaghi bihi wajh Allah, ilmu yang dia sepatutnya dia cari ilmu tu untuk memperolehi redha Allah, la yata'allamuhu, kemudian dia tidak mempelajarinya, illa melainkan liyusiba bihi aradan minad dunya, untuk mendapatkan kemegahan dunia. Hari ini semua begitu, belajar untuk apa? Untuk dapat pekerjaan, untuk dapat pangkat, untuk dapat kehidupan yang baik.
Jadi Allah kata siapa yang pelajari satu ilmu yang semestinya sepatutnya dicari, patutnya ilmu agama lah, untuk memperoleh redha Allah, kemudian dia tidak belajar sesuatu kecuali dia tak mengambil ilmu itu kecuali untuk mendapat kemewahan dunia, maka Allah kata lam yarah ra'ihatal jannah yaumal qiyamah. Maksud dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ya Allah, mama dulu kan ngaji kita juga. Nak naik pakak lah, nak mingkeh. Ya Allah, na'udzubillah. Allah kata siapa yang belajar, tapi kita bukan belajar ilmu akhirat, belajar ilmu dia nodoh. Memang tak kena nodoh kan. Maknanya siapa yang belajar satu ilmu dengan tujuan untuk dia dapat kemewahan dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga sihat. Ya Allah Tuhan. Benar lah. Adapun kata Ibnu Katsir lagi, mengajar ilmu dengan mengambil upah jika hal itu merupakan satu fardu ain bagi dirinya. Fardu ain ini kita wajib lah kan, sesuatu yang kita wajib sampaikan pada orang itu, maka tidak dibolehkan mengambil upah darinya, tak boleh dapat bayaran. Tetapi dibolehkan baginya menerima dari baitul mal, maksud orang bagi sedekah lah kan. Baitul mal guna memenuhi keperluan diri dan keluarganya, boleh dia dapat lah. Tetapi jika ia tidak memperoleh sesuatu apapun dari pengajarannya dan hal itu menghalanginya dari mencari penghasilan, maksudnya tak gapo daripada dia mengajar dan tak ada puncuk pendapatan, maka berarti pengajaran tersebut tidak menjadi fardu ain, tidak menjadi satu kewajiban bagi dia menyampaikan, dan dengan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Baik ada? Tak baik. Maksud kalau ni dah ada satu kampung ni kan tak ada siapa pandai baca Quran kan. Maksud dia satu-satunya manusia yang boleh mengajar Al-Quran, yang jadi wajib bagi dia untuk mengajar sekampung terus. Tapi kalau tidak menjadi satu kewajiban dia hanya mengajar. Sebab ada lagi orang lain yang dapat cuma gini-gini. Maksud dia kalau tidak menjadi fardu ain, fardu kifayah je. Dan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Allahu a'lam. Oh, kalau kita ada puncuk pendapatan. Yang itulah Allahu a'lam. Jadi itu adalah mengikut pandangan daripada Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan juga majoriti daripada ulama katanya. Daripada Ubadah bin As-Sami yang mengisahkan bahawa dia pernah mengajarkan, Ubadah ni dia kata dia pernah mengajarkan kepada salah seorang dari ahli suffah suatu dari Al-Quran. Lalu orang itu memberikannya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia menanyakan hal itu pada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, In ahbabta an tutawwaqa biqausin min narin faqbalhu. Jadi Rasulullah kata, jika engkau suka dikalungi dengan busur daripada api neraka, maka terimalah busur tersebut. Maka akhirnya dia menolak pemberian busur itu. Dia mengajar. Mungkin itu dah jadi satu keperluan bagi dia untuk mengajar supaya orang itu tahu. Allahu a'lam, tak berani nak kata apa. Wa iyya yafattakun. Lepas tu ayat wa iyya yafattakun, dan hanya padakulah kamu harus bertakwa. Itu berarti bahawa Allah mengancam mereka Bani Israel atas kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan yang sebaliknya serta pembangkangan mereka terhadap Rasulullah SAW. Maksudnya Allah mengingatkan supaya kaum Bani Israel sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebab Bani Israel ini terlalu banyak daripada isi kandungan kitab Taurat dan juga Injil tu mereka sembunyikan daripada pengetahuan kaum dia. Mereka tahu bagi orang-orang yang alim tentang kitab tu, tapi mereka sembunyikan. Jadi Allah memberi ancaman mereka supaya hendaklah kamu semua bertakwa kepadaku. Allah kata, iya
dan kepadaku yang patutnya kamu bertakwa. Itu rasa takut, bertakut untuk melanggar perintah Allah. Yang Allah perintahkan kepada mereka menyampaikan isi Taurat, tapi mereka menyembunyikan termasuklah tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Sehingga bila mereka orang-orang yang ulama mereka yang tidak menceritakan secara sebenar kepada kaum dia, lalu orang awam ni dia tak dapat menerima Nabi sebagai Nabi akhir zaman, sebab dia tak tahu bahawa dalam Taurat tu ada kan. Jadi mereka telah menyembunyikan dengan sengaja kebenaran dan menampakkan yang sebaliknya, serta mereka juga membangkang terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu itu adalah Al-Quran, ini adalah satu kebenaran daripada Allah. Walan talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu campur adukkan al-haqqa kebenaran bil batil dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah solat ataupun dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi melalui firman ini Allah juga melarang orang-orang Yahudi dari kesengajaan mereka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, serta tindakan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan ayat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan. Yang batil tak akan sampai bila-bila, dia akan bersama dengan yang hak. Mengikut Qatadah, wala talbisul haqqa bil batil, itu dia mengatakan bahawa janganlah kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ini bermaksud jangan kamu mencampur adukkan antara ajaran Yahudi dan Nasrani dengan ajaran Islam, sedangkan kamu mengetahui bahawa agama Allah adalah agama Islam. Agama yang sebenar-benar diterima oleh Allah adalah agama Islam. Jadi dalam konteks hari ini, kalau kita rasa ada percampuran di antara agama kita dengan agama lain, maksudnya itu adalah sesuatu yang tidak diterima dalam agama Islam yang sebenar. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi firman Allah, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui. Mengikut Muhammad bin Ishaq, mengikut Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan ayat ini bermaksud janganlah kamu menyembunyikan pengetahuan yang kamu miliki mengenai kebenaran Rasulku dan kebenaran Rasulullah dan juga apa yang dibawanya. Maksudnya jangan sembunyikan daripada kaum dia, sedangkan kamu mendapatkannya tertulis di dalam kitab-kitab yang berada di tangan kamu sendiri. Dah ada kebenarannya di dalam Taurat dan juga Injil. Boleh juga dimaksudkan ayat ini sedangkan kamu mengetahui bahawa dalam tindakan menyembunyikan pengetahuan tersebut mengandungi bahaya yang sangat besar bagi manusia. Kerana bila manusia tak tahu, bila kaum dia tak tahu, dia akan cenderung untuk menjadi orang-orang yang sesat. Mereka tersesat dari petunjuk dan dapat menjerumuskan mereka ke neraka jika mereka benar-benar mengikuti kebatilan yang diperlihatkan kepada mereka, yang dicampur adukkan dengan kebenaran, dengan tujuan agar orang-orang alim itu atau ulama-ulama itu dapat kemudahan untuk menyebarluaskan apa kepahaman mereka itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi adalah satu benda yang akan membawa satu masalah yang besar kepada
pengikut-pengikut mereka bahawa mereka akan mengikut satu benda yang tidak benar, kan? Kita pun sama, kalau kita tak belajar, kita akan ikut saja-sajalah. Sebab tu ustaz kan, Ustaz Maulana, jangan jadi gerabak, dia kata, jadi kepala gerabak. Kita boleh memimpin orang lain. Dan jangan jadi orang yang pengikut secara membuta tuli tanpa kita belajar. Macam Quran ini, kalau kita belajar harfiah, lepas tu kita baca pula tafsir, insya-Allah kita akan memahaminya. Lepas tu kita bolehlah rujuk kepada kitab-kitab. Sebenarnya nak belajar Al-Quran ni banyak pun, kan, dalam YouTube tu macam-macam benda. Tapi kita sebagai basicnya, kita sendiri kena tahu dulu bahasa Arab secara kasar, secara harfiah, supaya kita dengan mudah bila kita dengar ceramah-ceramah, kita pun dapat memahaminya dengan mudah. Seterusnya firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi firman Allah Azza wa Jalla ini juga lagi berkisar kepada Bani Israel yang menjadi ataupun ahlul kitab Bani Israel. Wa aqimus solat, dan dirikanlah solat ini bermaksudnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk mengerjakan solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, artinya Allah memerintahkan mereka mengikut kasih ini untuk mengeluarkan zakat, iaitu dengan menyerahkan kepada Nabi. Sedangkan firman-Nya warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, itu supaya mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab ni bersama-sama rukuk dengan orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ikutlah bersama mereka dan jadilah sebahagian daripada mereka. Itu maksudnya. Faham? Kat tu dulu tak dibaca banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fatihna bid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.